بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi ketujuh kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran. Dalam sesi ketujuh ini, kita akan mengenali isim ghairu munsharif, mengenali isim tafdil dan juga mengenali kata sifat warna. Ini kalau kita lihat kembali, mengingatkan kembali apabila kita melihat pada jenis isim, kita ada isim mu'rab atau al-munsharif, isim mabni yang kita dah buat, dan hari ini kita akan melihat kepada mamnu' minas saraf ni atau ghairu munsharif ya. So dia ada sebanyak 12 tempat kita akan lihat. Kita mengenali isim ghairu munsharif ataupun dalam bahasa Inggerisnya diptut. Perkataan Arab ni kita lihat dia ada juga jenis yang tidak akan berbaris dua atau tanwin dan tidak akan berbaris bawah atau tiada majrul. Ya, inilah yang dikatakan perkataan mamnu' minas saraf ni. Kerana kita dah lihat masa dalam sesi 1 kita tengok antara tanda-tanda isim adalah tanwin, ada tanwin dan juga ada ataupun berbaris bawah. Itu adalah isim. Dan juga kita lihat masa kita buat mudhaf ilaih, kalau mudhaf tu dia tak boleh ada tanwin dan dia tak boleh ada alif lam. Tapi mamnu' minas saraf ni dia sama juga, dia tak ada tanwin, tapi kat sini dia tak boleh ada majrur. Jadi itu adalah ciri dia berbeza sedikitlah ya. Kalau kita lihat dari segi apa maksudnya dia pertukaran sebahagian ni, yang tu mamnu' minas saraf atau diptut ni tadi, kalau dia subjek dia akan berkedudukan marfu', tapi kalau dia objek ataupun milik ataupun ada harfu jar dia akan berkedudukan mansub. Jadi dia hanya dua sahaja ya, dia punya tanda dia ya. Jadi dia berbeza dengan yang munsharif ni, yang itu yang saya kata pertukaran sepenuhnya, ataupun dalam bahasa Inggeris munsharif ni adalah triptut. Ya, kalau dia kat subjek adalah marfu', objek adalah mansub, kalau dia ada milik ataupun selepas harfu jar dia berkedudukan majrur. Ini memang kita dah buat dalam sesi 2, sesi 3 dahulu ya. Kita lihat apakah situasi isim berkedudukan majrur ni. Ni kita dah banyak kali belajar, iaitu isim lepas harfu jar dia akan berkedudukan jadi isim majrur. Sesi lalu kita juga telah buat kalau lepas zaraf. Lepas zaraf juga jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini juga berkedudukan majrur. Mudhaf pun kita lihat masa sesi 1 dahulu. Kita tengok bila ada mudhaf ilaih belakang dia, mudhaf ilaih itu juga adalah berkedudukan majrur. Dalam ketiga situasi ini kita lihat isim selepas perkataan-perkataan ini dia akan menjadi majrur. Tapi kalau jadi maknanya kalau dari segi tanda, memang kita akan lihatlah baris dia memang baris bawah untuk sama ada selepas harfu jar, selepas zaraf atau selepas mudhaf. Memang kita lihat dia memang baris bawah atau kasrah, dan kedudukannya adalah majrur ya. Tapi kalau mamnu' minas saraf ni pula, mamnu' minas saraf atau ghairu munsharif, dia perkataan ni sama ya, interchangeable. Kita lihat kalau dia lepas harfu jar dia adalah berbaris atas secara zahirnya, ya, tapi kedudukannya masih majrur. Ya, begitu juga bila lepas zaraf, dia juga akan masih kita nampak di baris atas. Dia tak akan bertukar nampak dari bawah, tak ya. Tapi dia ada exception lah, nanti kita akan lihat. Jadi dia juga berkedudukan majrur. Itu juga kalau mudhaf, lepas mudhaf ilaih, lepas mudhaf dia juga kita tengok dia akan masih berbaris atas juga. Jadi dia, tapi kedudukannya adalah majrur. Ya, tapi jadi maknanya kedudukannya tu sama dari segi kedudukan, tinggal lagi tanda baris tu saja, dia tak akan bertukar. Ya, kalau kita menulis ke kita membacanya, kita kena careful lah ya.
Sekarang kita lihat contoh. Kalau munsarif, kataan ni Muhammadun ni. Sesi satu dulu. Saya dah tunjuk nama orang Muhammadun. Kalau lepas harfu jar jadi ala Muhammadin. Kalau ada zaraf, ma'a zaraf ni. Dia adalah Muhammadin juga. Ma'a Muhammadin. Kalau menunjukkan milik kitabu Muhammadin. Kitab Muhammad. Muhammad apa tu jadi Muhammadin juga. Ataupun kita kalau selawat kita Ali Muhammadin kan. Keluarga Muhammad menunjukkan milik. So milik maknanya Muhammadin bawah dia. Dia apa tu jadi munsarif ni dia akan bertukar untuk kalau ke dalam 3 situasi ni semua jadi baris bawah. Tapi kalau kita tengok mamnu' min as-sarf umpamanya perkataan Ibrahimu. Saya ada ala, kalau lepas harfu jar dia jadi ala Ibrahimah. Lepas zaraf ma'a Ibrahimah dan kitabu Ibrahimah jadi lepas dia jadi mudhaf ilaih. Jadi pemiliknya Ibrahimah. Jadi Ibrahimah dia tak boleh jadi Ibrahimi. Itu juga Sulaimanu, ala Sulaimana, ma'a Sulaimana, kitabu Sulaimana. Lepas tu kalau Maryamu, ini nama Nabi Maryam, Nabi Isa lah, Maryamu. Kita lihat ala Maryama, ma'a Maryama, kitabu Maryama. Ini kita akan lihat dalam contoh-contoh ayat Al-Quran. Ya. Jadi tak boleh heranlah kenapa lah. Nanti kita kata kenapa lah lepas harfu jar ni dia tak berbaris bawah. Sebab dia adalah hukum mamnu' min as-sarf. Sekarang kita lihat di mana tempat mamnu' min as-sarf ni. Ada 12 tempat. Ya. Pertamanya apabila kata nama khas dengan alif dan nun. Seperti Usmanu, Luqmanu, Sulaimanu, Ramadanu. Ini bulan Ramadan. Ramadanu. Ya. Dan yang kedua, kata nama khas perempuan. Contoh Fatimatu, Maryamu, Zainabu. Atau nama lelaki diakhiri ta marbutah. Contoh Ma'awiyatu, Hamzatu, Usamatu. Usamah. Ya. Dan kita lihat kalau kata nama bukan Arab seperti Fir'aunu, Yaqubu, Ismailu, Ibrahimu, Musa dan Isa. Dan banyak lagi sebenarnya. Dan yang keempat, kita lihat kata nama berbentuk fu'alu dan af'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Contohnya Umaru, Ahmadu, Yazidu. Ini contoh-contohnya. Sekarang kita lihat pada kata sifat ni, tempat kata sifat iaitu yang kelima kata sifat dalam bentuk af'alu dengan fu'la untuk perempuan. Ini adalah isim tafdil sebenarnya. Kita akan ada section khas untuk ini. Untuk perkataan seperti akbaru, kubra. Lepas tu kita tengok yang keenam kata nama sifat dengan alif dan nun iaitu bentuk fa'lanu atau fa'lana. Contoh perkataan atsyana dan ratbana. Yang ketujuh, perkataan diakhiri alif mamdudah seperti asdika'u atau alif maksurah seperti atsya, sukra. Tempat ke-8, bilangan dalam bentuk fu'alu, maf'alu seperti ruba'u, sulasa dan masna. Dan tempat yang ke-9 adalah kata nama warna, ahmaru, aswadu, abyadu. Ini pun kita ada section khas nanti. Kita akan lihat dengan dia lebih detail lah. Terusnya kita lihat yang lain-lain, bentuk dalam yang lain daripada kata nama orang tadi dan juga kata nama sifat. Iaitu kita lihat yang ke-10 perkataan dia diakhiri alif mamdudah. Contoh ulama'u, sahra'u. Yang ke-11 perkataan diakhiri alif maksurah. Contoh sughra, bushra, da'wah. Yang ke-12 ni susah sikit lah ya, siratul muntahal jumu'. Iaitu perkataan jamak taksir berbentuk selepas alif ada 2 huruf dengan pola afa'ilu, mafa'ilu, fawa'ilu. Contohnya adalah masajidu, madarisu, afadilu. Sebab masajidu ni kita tengok kan lepas alif ni ada 2 huruf, jim dan dal. Dan madarisu pun ada ra dan sim, ada 2. Afadilu pun ada 2. Masajidu ni adalah jamak taksir untuk masjid, masjidun. Dan madarisu pun madrasatun, dan afadilu fadlun ya. So ni adalah jamak taksir untuk ni. So lepas tu kita ada juga selepas alif ada 3 huruf dengan pola afailu, mafa'ilu, fa'alilu. So kita punya contoh abariku,
asafiru, mafatihu, masabihu. So kita lihat lepas alif ni kan ada masabihu ni ada ba, ada ya, ha. So ada 3. Ni pun mafatihu pun ada 3 huruf tu. So ni disebut sebagai suratul muntahal jumuk. Sekarang kita lihat contoh mengenai ayat Al-Quran. Kita tengok. Ni saya ambil masa sesi 1 perkataan Nuhun, munsharif yang bertukar ni. Kita tengok, kita qala Nuhun rabbi innahum asawni inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Kita ada salamun ala Nuhin. Jadi kita tengok Nuhun, Nuhan, Nuhin. Dia bertukar sebagai subjek, sebagai objek dan sebagai di sini adalah bila ada harfu jar. Kita tengok di baris bertukar. Sekarang kita tengok kalau mamnu nak saraf macam mana. Mamnu nak saraf ni saya ambil perkataan Yaqubu, Nabi Yaqub. So wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan dengan agama itu kepada anak-anaknya dan demikian juga Nabi Yaqub. Lepas tu dia sebagai Yaqubu sebagai subjek. Dan kalau kita tengok sebagai objek wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba. Dan kami telah mengurniakan Ishaq dan Yaqub kepadanya. So sebagai subjek dan objek dari segi baris dia sama. Okey, bila kita tengok harfu jar. Kita tengok ayat ni wa yutimmu ni'matahu alaika wa ala ali Yaquba. Ini sebagai mudhaf ilaihi. So, sepatutnya Yaqubi lah bawah. Tapi sebab dia mamnu min saraf, dia masih Yaquba. So dia tak bertukar. Itu perbezaannya antara dua. Sekarang kita lihat contoh kedudukan pertama, nama khas dengan alif nun. Saya ambil perkataan Sulaimanu. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Sulaimanu sebagai subjek. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Di sini Sulaimana baris atas kerana sebagai objek. Maka kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu dan masing-masing dari mereka berdua kami berikan hikmah, kebijaksanaan dan ilmu yang banyak. Sekarang kita tengok apabila milik. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mulki Sulaiman ni adalah mudhaf ilaihi. Sepatutnya dia baris bawah tapi dia masih baris atas sebab inilah mamnu min saraf. So, maknanya mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Kita lihat ayat yang ada harfu jar. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok lepas min, harfu jar masih Sulaimana. Dia pun tidak berbaris bawah. Dan dalam surah ini sajalah yang kita dapat ayat bismillah ni dalam surah. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman dan kandungannya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi kalau saya kumpulkan, jadi kita tengok Sulaimanu apabila dia sebagai subjek, Sulaimana dia sebagai objek, dan bila dia milik pun Sulaimana, bila harfu jar pun Sulaimana. Jadi kita tak ada pun Sulaimani, tak ada yang baris bawah. Ini kita tengok contoh mengenai perkataan nama khas perempuan ni. Ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ini wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rukuklah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Kita tengok ayat lagi satu. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Maknanya dan bahawasanya aku telah menamakannya Maryam dan aku perlindungkan dia dengan peliharaanmu, demikian juga zuriat keturunannya dari godaan syaitan yang kena rejam. Ini ibu Sahadat Maryam doakan untuk dia lah. So, kalau kita tengok Maryamu baris marfu kerana subjek, baris mansub kerana objek. Kita tengok contoh bila dia sebagai milik. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Isa ibni Maryam pun berdoa kepada kehadrat Allah dengan berkata, ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit. Kita tengok Ibnu Maryam, dia adalah mudhaf ilaihi tapi masih berbaris atas.
Tengok bila ada harfu jar, wa bi kufrihim wa qaulihim ala maryama buhtanan azima. Demikian juga kami laknatkan mereka dengan sebab kekufuran mereka dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan tuduhan yang amat besar dustanya. So ala Maryamah, dia tak jadi pun ala Maryami walaupun ada harfu jar. Itulah sifat atau karakteristik mamnu nasarah. Ini kalau kita kumpulkan perkataan Maryam ni. Maryamu sebagai subjek, Maryamah sebagai objek, Maryamah sebagai milik juga, dan bila ada harfu jar ala Maryamah juga, dia tak boleh jadi Maryami, ala Maryami tak ada. So dia memang baris atas. Itulah ghairu munsharif. Ini contoh ketiga, tempat ketiga perkataan Arab Yusuf ya. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayinat. Yusufu sebagai subjek, baris dhammah atau depan. Dan sesungguhnya sebelum itu Nabi Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Kalau sebagai objek, wa tarakna Yusufa inda mata'ina. So kita tengok, dan kami telah ditinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Sebagai objek di baris atas. Sekarang bila ayat milik, waja'a ihwatu Yusufa fadakhalu alaihi. So kita tengok ihwatu mudhaf ilaihi, masih Yusufa, dia tak ada Yusufi. Dan setelah tiba musim kemarau, datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir, lalu masuklah mereka mendapatkannya. Contoh lain, laqad kana fi Yusufa wa ihwatihi ayatul lisailin. Fi lepas harfu jar fi masih Yusufa, dia pun tak boleh baris bawah. Demi sesungguhnya dalam kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya. Kalau saya kumpulkan perkataan Yusuf ni, kita ada Yusufu sebagai subjek, Yusufa sebagai objek, Yusufa juga sebagai milik, dan fi Yusufa. Kita lihat dua ni sebagai mudhaf ilaihi itu milik, dan juga fi ada harfu jar, dia tak bertukar, dia masih baris atas. Ni kita tengok contoh-contoh lain. Banyak nabi-nabi lain dalam Al-Quran pun banyak lagi. So saya nak tunjukkan je. Kalau kita tengok salamun ala Ibrahim, ala Ibrahimah. Kita tengok sini wa barakna alaihi wa ala ishaqa. Ishaqa baris atas juga. Dan kita tengok wa wahabna li Dawuda Sulaiman. So kita tengok Dawuda, dia pun masih lagi baris mansub atas walaupun selepas harfu jar. So ni wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Sekarang kita lihat perkataan yang selain daripada perkataan nama yang perkataan bukan Arab. Contohnya jahannamu, neraka jahannam. Min waraihim jahannamu wala yughni anhum ma kasabu syai'a. So di hadapan mereka di akhirat kelak ada neraka jahannam yang disediakan untuk mereka, dan apa jua yang mereka usahakan tidak dapat menyelamatkan mereka sedikit pun. Jahannamu ni marfu' sebab dia subjek. Kita tengok bila dia objek. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. So kita tengok sini jahannama berbaris mansub kerana dia objek. Maknanya sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahannam dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa. Kita tengok bila milik, wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha. Kita tengok sini Allah menjanjikan orang-orang munafik lelaki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Nara jahannama ni adalah mudhaf ilaih. So dia masih berbaris atas. Di sini kita lihat contoh apabila dia harfu jar, selepas harfu jar. Innallaha jami'ul munafiqi wal kafirina fi jahannama jami'an. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahannam. So lepas harfu jar fi jahannama. Bila saya kumpulkan perkataan jahannama ni, so kita tengok jahannamu sebagai subjek, jahannama sebagai objek.
Nara jahannama ni milik harfu jar, juga tak tukar pun baris bawah sini ya. Fi jahannama pun lepas harfu jar pun dia masih berbaris atas. Itulah ghairu munsarif. Lihat contoh lain, min fir'auna innahu kana aliyan minal musrifin. Lepas harfu jar tak jadi pun min fir'auni, kita tak pernah jumpa huruf fir'auni. Fir'auna ya, masih atas. So dari penindasan Firaun, sesungguhnya dia adalah seorang yang sombong takbur, lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas. Ayat lain ni, syahrul ramadana allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Syahrul Ramadan ni pun dia ada mudhaf ilaih. So kita tengok Ramadana, tak jadi Ramadani. Ya? So bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Tempat keempat, kata nama berbentuk fu'alu, af'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. So saya ambil contoh Ahmadu. So ayat kita, wa isqala Isa ibn Maryama ya bani Isra'i la inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini Nabi Muhammad lah ya. So, dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku bernama Ahmad. Sekarang kita tengok contoh untuk jenis kelima, iaitu kata sifat dalam bentuk af'alu dengan fu'la ni. Ini isim tafdil lah. Nanti kita ada section yang lebih detail mengenai ini. Sekarang kita tengok walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. So kita tengok ni apa tu baris marfu'. Dua-duanya marfu' kerana satu di maktuf dan satu di sebagai khabar. Ini kita akan belajar kemudian lah bila kita buat mengenai ayat-ayat. So makna sini, dan kehidupan akhirat itu lebih tinggi darjatnya dan lebih besar keutamaannya. Tapi kita tengok sini, dia dah jadi apa tu, bila dia objek dia bertukar jadi baris mansub. Faqad sa'alu Musa akbara min zalika. So kita tengok kerana sesungguhnya mereka telah meminta kepada Nabi Musa lebih besar daripada itu. Yes. Ni kita tengok yang untuk perempuan kubra. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. So kita tengok apa tu, demi sesungguhnya dia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda Tuhannya. Kubra. Ya, so ni adalah sebagai sifat. Ini kedudukan keenam, iaitu kata nama sifat dengan alif nun. Saya ambil contoh qatbana. Ayat kita, faraja'a Musa ila qaumihi qatbana as-sifa. Maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dengan perasaan marah dan duka cita. So ini adalah mamnu' nasaraf ya. Contoh perkataan yang kedudukan ketujuh ialah bila diakhiri alif maksurah, perkataan sukara. So ayat kita, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. So maknanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang atau mengerjakannya sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Saya ada satu lagi ayat mengenai sukara ni. Wataran nasa sukara wa mahum bisukara. Kita tengok ni lepas harfu jar. Bisukara ya, dia masih berbaris atas juga ya, mansub. So dan engkau akan melihat manusia mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Ini kita tengok contoh untuk bilangan. Saya tengok ni saya ambil untuk masna wa sulasa wa ruba' lah. So ayat kita, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati masna wa sulasa wa ruba'. Kita tengok sini
segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap 2, 3 dan 4. So ini adalah perkataan-perkataan bilangan yang diklasifikasikan sebagai mamnu' minas saraf. Kita lihat contoh warna. So, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih atau cahaya siang. Kita tengok contoh ayat lain untuk perbandingan. Wadhil yadaka fi jaybika tahruj bayda amin ghairi su. Dan masukkanlah tanganmu melalui belahan dada bajumu, nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat. Di sini bayda'a dia mu'anas kerana perkataan yada ni, iaitu tangan ya. Perkataan badan, anggota badan berpasangan dia adalah mu'anas. Ni adalah kita sesi 2 dulu, ingat tak? Ni kalau sini kita tengok abyadu dia adalah muzakkar sebab haitu ni benangnya adalah muzakkar ya. So dia match, ni muzakkar dengan muzakkar, mu'anas dengan mu'anas. So ayat Quran ni memang cantik. Sekarang kita tengok perkataan yang diakhiri dengan alif mamdudah. Ni summalam ya'tu bi arba'ati syuhada. So kita tengok syuhada ni, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi. Ini adalah sebagai milik ya. Ini kita tengok perkataan diakhiri dengan alif maksurah. Ya, kita contoh dakwah. So kita tengok sini, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini doa penutup selalu kita baca ni kan, doa ni. Dakwah ke atas ni adalah sebagai subjek, dan bila milik pun dia dakwah. Ni pasal alif maksurah lah tu. So dia tak boleh nak bertukar. Ya, so makna di sini doa ucapan mereka di dalam syurga itu ialah maha suci engkau dari segala kekurangan wahai Tuhan, dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah selamat sejahtera, dan akhir doa mereka ialah segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Amin. Sekarang kita lihat contoh untuk Siratul Muntaha Jumu'ah. So kita ada masabiha ni ya, bintang-bintang. So ayat kita walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. So surah Al-Mulk ni, dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat atau pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya punca rejaman terhadap syaitan-syaitan. Ni bimasabiha ya, walaupun lepas harfu jabi tapi dia masih baris atas sebab dia adalah perkataan mamnu' minas saraf. Ni kita lagi satu, bi akwabim wa abarika wa ka'sim min ma'in. Surah Al-Waqi'ah ni, dengan membawa piala-piala minuman dan teko-teko serta piala atau gelas yang berisi minuman daripada air yang mengalir. Abarika so ni ada juga perkataan mamnu' minas saraf juga. Sekarang kita lihat apakah pengecualian dari segi peraturan mamnu' minas saraf ni. Kita kata tadi dia memang tidak boleh baris bawah, tetapi dalam 2 situasi berikut ni kita akan lihat dia boleh jadi baris bawah ya. Umpamanya kita ada bila perkataan menjadi nama khas atau khusus dengan ada dia imbuhan alif lam, iaitu jadi makrifah, daripada nakirah jadi makrifah. So bila makrifah dia akan bertukar, boleh baris bawah. Umpamanya ayat saya sini ni, Al-Quran fi ghilafin azraqa. So kita tengok ni adalah sifat azraqa ni adalah sifat kepada ghilafin, iaitu maknanya Al-Quran dalam sampul biru. Ya, so ghilafin ni adalah nakirah. So dia azraqa ni dia tak ikut ya. Tapi kalau kita tengok dia bila dia bertukar jadi makrifah ni, Al-Quran fil ghilafil azraqi. Kita tengok sini dia dah jadi baris bawah sebab dia ikut sifat, kena ikut perkara yang dijelaskannya. So makna di sini Al-Quran dalam sampul biru. So bila ada alif lam jadi makrifah, dia boleh berbaris bawah. Satu lagi perkecualian ialah apabila dia menjadi mudhaf, ada mudhaf ilaihi ya. So kalau kita tengok contoh saya ayat sini, zahabtu ila afdalil ulama.
So kita kata saya pergi kepada ulama yang terbaik. Afdalil ulama ni mudhaf ilaih. So bila tu dia tukar jadi baris bawah. Dia boleh tukar bila dia mudhaf ilaih di baris bawah. Tapi kalau misalnya dia tak ada alif lam, dia masih ulama lah. Ini yang kalau kita tengok exception tadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Makna je, dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan iaitu Al-Quran kepada hamba kami Muhammad, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah. Ni kalau kita tengok panggillah orang-orang. Jadi panggillah orang-orang, panggillah syuhada ni di sini dia adalah sebagai objek. Kalau objek dia memanglah berbaris mansub. Itu memang perkataan yang begitulah dia punya baris. Tapi kalau kita lihat ayat ni. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kita tengok sini bi arba'ati syuhada. Dia adalah sebagai mudhaf ilaih. Maknanya pun sepatutnya mereka yang menuduh membawa dengan 4 orang saksi membuktikan tuduhan itu. 4 orang saksi. So sepatutnya kalau dia baris kalau dia mudhaf ilaih, sepatutnya mudhaf ilaih mesti baris bawah. So tapi di sini kita tidak tengok dia sebagai baris bawah kerana dia adalah mamnu' minas saraf yang tak ada inilah perkataan normal lah syuhada'an ni. Sekarang kita lihat kalau misalnya dia ada kalau ada alif lam, apa jadi? Kalau kita ada alif lam, kita tengok sini bila ada min harfu jamin jadi asyuhada'i. So dia dah bertukar. So dia ikut fungsi dia. Macam yang tadi milik tu dia tak ikut pun. Pasal dia tak ada alif lam. So tapi di sini dia ada alif lam jadi syuhada'i. So kalau kita tengok ayat ni fa illam yakuna rajulaini farajulun wa mra'atani mimman tardauna minasyuhada'i. Maknanya maka jika tidak ada 2 orang saksi lelaki, maka seorang lelaki dan 2 orang perempuan daripada orang-orang yang kamu redai daripada saksi-saksi. So daripada ni min. So bila ada harfu jar dia jadi baris bawah. Ayat lagi 1 kita tengok waji abin nabiyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq. Kita tengok maknanya dan akan dibawa nabi-nabi serta saksi-saksi dan akan dihakimi di antara mereka dengan adil. Di sini asyuhada'i juga di baris bawah sebab ada alif lam. Sebab di sini dia adalah sebagai maktuf pada an-nabiyina ni. An-nabiyina ni adalah berbaris maju sebab ada bi harfu jar bi. Jadi itu dia sebagai maktuf dia akan ikut. Itu jadi sebab dia ada alif lam ikutlah. Kalau tak ada alif lam dia akan berdegil jadi syuhada macam tadi yang kita tengok tadi kan. Saya ada ayat yang lain. Kalau kita tengok sini. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. So kita tengok sini makna dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih iaitu cahaya siang dari benang hitam iaitu kegelapan malam iaitu waktu fajar. Kalau tengok sini khaytil aswadi sebab ada alif lam. Kalau kita kata dia aswadu kan sebab dia adalah mamnu' minas saraf, sepatutnya dia tak boleh baris bawah. Tapi di sini dia ada alif lam jadi dia ikut sebab dia ni menunjukkan sifat al-khayti ni. Sebab khayti ni baris bawah, dia pun baris bawah. Kalau kita tengok sini al-khaytul abyadu. Ni dia sebab memang baris depan lah sini. So dia ni sifat juga benang ni benang putih Jadi dia baris depan jadi dia pun abyadu benang depan. Tapi ni Haiti ni dah baris bawah sebab ada min di sini. Jadi Haiti baris bawah. Jadi Aswadi ni sifat dia pun dia ikut. Dia ikut sebab dia ada alif lam. Saya harap jelaslah mengenai exception untuk mamnu' minas saraf ni Sekarang kita bertukar kepada mengenali isim tafdil. Sekarang kita lihat kepada apakah isim tabdil ni. Sebenarnya isim tabdil ni ialah kata sifat yang menunjukkan perbandingan 2 benda yang mempunyai sifat yang sama tapi satu daripadanya lebih dari yang satu lagi.
Perbandingan sifat boleh antara dua orang, dua benda atau dua kumpulan, atau antara seorang dengan sekumpulan. So kita tengok darjah perbandingan, dia ada dua, apa tu, sama ada komparatif atau superlatif, iaitu lebih atau paling, atau ada berimbuhan ter. So umpamanya kalau lebih tu lebih besar lah, in English bigger. Tapi kalau superlatif terbesar, biggest. Ya. So dia ada apa tu, dua perbandingan, degree dia. So macam mana kita nak bezakan? Kalau kita tengok dalam ayat Quran, kita lihat kalau untuk komparatif dia selalunya akan diikuti dengan perkataan min. Ya. Tapi kalau untuk superlatif dia tak ada min, ataupun kadang-kadang terdapat juga alif lam, ataupun dia menjadi mudaf. Itu dia menunjukkan dia adalah superlatif, iaitu terbesar, apa sama. Nanti kita akan lihat contohnya. Kata isim tafdil ni sebenarnya dia terbentuk daripada kata sifat kabiru, kan? Kabirun, sarirun, karibun. Jadi kabirun maknanya besar, bila jadi isim tafdil jadi akbaru, lebih besar. Sarirun kecil, jadi asgharu, jadi lebih kecil. Karibun akrab, jadi akrabu, lebih dekat. Ba'idun jauh, jadi abadu, lebih jauh. Kalau kata tawilun tinggi, jadi atwalu, lebih tinggi. Jamilun cantik, ajmalu lebih cantik. Hasanun baik, jadi ahsanu lebih baik. Sahlun mudah, jadi ashalu lebih mudah. So dia pola dia adalah berbentuk af'alu untuk lelaki dan fu'la untuk perempuan. So kalau kita tengok sini adalah semuanya untuk lelaki sini, ya. Kita akan lihat untuk mu'annas kemudian. So dia adalah tergolong dalam jenis isim ghairu munsarif. Ini pola, saya dah kata af'alu, kan? Af'alu untuk lelaki, fu'la untuk wanita atau mu'anas. So untuk muzakkar kita tengok af'alu kalau satu, tapi kalau dua af'alani, tapi kalau jamak af'aluna. Ini jamak muzakkar salim lah, ada waw nun, kan? Tapi kalau untuk jamak taksir jadi afa'ilu. So kalau untuk perempuan dia fu'la dan fu'layana untuk dua. Dan kalau untuk jamak mu'annas salim kita fu'layatun, ada atun sini, ya. Tapi kalau untuk jamak taksir dia jadi fu'alun saja. Ya. So ada bezalah antara jamak muzakkar jamak salim dengan jamak taksir. Sekarang kita lihat contoh perkataan. So, untuk apa tu, kalau perkataan ahsanu untuk muzakkar, so untuk mu'annas dia husna. Itu lebih baik. Kalau akbaru jadi kubra, lebih besar. Kalau asgharu dia jadi sughra, untuk lebih kecil. Akrabu jadi kurba, untuk lebih dekat. So abadu menjadi bu'da untuk mu'annas, lebih jauh. Jadi bila apa tu kita lihat ayat-ayat ataupun bila kita baca pun, kan, kita akan lihat apa tu description kalau perkataan mu'annas adalah untuk perkara atau subjek atau objek mu'annas. Begitu kalau untuk muzakkar dia akan pakai perkataan muzakkar ni lah, ya. Nanti kita akan lihat contoh. Ni kita lihat apa tu perbezaan dia komparatif dengan superlatif. So kalau kita tengok ayat komparatif ni kata wal fitnatu akbaru minal qatl. Ya, apa tu, dah ingatlah angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. So akbaru min diikuti oleh min, itu jadi perbandingan dua lah antara fitnah dengan pembunuhan. Ya, lepas ni yang lebih besar. Itu menunjukkan perbandingan atau komparatif. Ni ayat ni akbaru ni adalah khabar, sebab di baris atas, baris depan. Ni kita tengok bila superlatif. Kita tengok sini, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. So kita tengok sini, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah paling besar faedahnya dan kesannya. So kita tengok sini dia tak ada perkataan min, kan, selepasnya. Jadi itu dia adalah superlatif. Itu makna dia pun paling besar. Tadi lebih besar je sebab dibanding dua perkataan, kan, dua perkara. Ni tak ada, dia memang paling besar, dia paling Allah paling besar lah, kan. Contoh lain kita perkataan ahsanu. Untuk komparatif saya ada waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maknanya, dan hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Kita tengok perbandingan antara hukum orang manusia dengan hukum Allah. So ditanya mana yang lebih baik.
So itu adalah perbandingan komparatif. So kita tengok sini min, ahsanu min ada diikuti oleh min ya. Tapi kita tengok di sini fatabarakallahu ahsanul khalifin. So maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Dia menunjukkan superlatif ahsanu ya. So dia tak ada perkataan min selepas dia adalah sebaik-baik. So dia superlatif. Selalunya perkataan untuk Allah ya, description untuk Allah memang selalu perkataan maha, paling ya, dan sebaik-baik, semulia-mulia ya, untuk Allah. Sekarang kita lihat bentuk superlatif apabila mudhaf. Kita tengok ayat kita di sini. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Kita tengok apa tu maknanya, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Auhanal buyuti iaitu rumah paling lemah. So dia mudhaf ilahi. Jadi kita tengok dia dah jadi paling sini, perkataan paling itu yang menunjukkan superlatif tu ya. So ayat kita seterusnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Di sini paling mulia akramakum sebab dia mudhaf ilahi sini. Di sini apa tu mudhaf ilahi dia adalah apa tu damir ya, ataupun ganti nama kum. Jadi sini dia menjadikan dia adalah paling mulia, superlatif ya. Ayat kita seterusnya, alaisallahu biahkamil hakimin. Ini surah At-Tin, memang familiar sangatlah ni ya. Ahkamil hakimin ni ada mudhaf ilahi juga. Ni bukankah Allah seadil-adil hakim? Seadil-adil. Tu kan tu menunjukkan superlatif maksud dia pun ya. So itulah dia mudhaf ilahi, dia adalah menunjukkan dia adalah superlatif, bentuk superlatif. Sekarang kita tengok bila apa superlatif apabila perkataan ada alif lam. Kita tengok sini Iqra wa rabbukal akram. So bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Maha perkataan ini al-akram sebab ada alif lam. So jadi superlatif lah ya, yang maha pemurah. Ini kita tengok sini, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Al-husna ada alif lam juga. So dah maknanya dialah Allah yang mencipta, yang mengadakan, yang membentuk rupa, baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya tu paling lah kan, superlatif sebab ada alif lam. Ni kita tengok sini, sabhisma rabbikal a'la. Ni ayat a'la ni pun kita familiar sangat lah ni ya. Subuh selalu baca ayat ni kan. So al-a'la ada alif lam, dah jadi yang maha tinggi. Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kita lihat contoh ayat Quran perkataan ahsanu ni dari segi berbagai fungsi dia. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila salihan. So kita tengok ahsanu ni apa tu dia sebagai khabar di baris depan ya. So mimman ni adalah dia ada min di sini sebab adalah dua perkataan, ada min dan man ya. Maknanya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh. Kita lihat perkataan bila objek. Bila objek dia jadi kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Dia dah baris atas. Ditulis pahala bagi mereka supaya Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Kita tengok apa tu bila ada harfu jar. Wa iza huyiyatum bi tahiyatim fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kita tengok walaupun ada harfu jar bi tapi dia masih ahsana, dia masih baris atas ya. So dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan yang sama. Ini nasihat Allah ya. Akhlak Al-Quran. Ini contoh kita mengenai perkataan mu'annas ahsanu ni, husna. So saya ada 4 ayat di sini. Lilazina ahsanul husna wa ziyadah. Dan wa kullau wa'adallahul husna. Wa yajziyal lazina ahsanu bil husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kalau kita tengok semua perkataan ni dia semua sama walaupun dia sebagai subjek, sebagai objek, harfu jar dan sifat.
dia tak bertukar. Inilah bentuk isim tafdil untuk mu'annas. Dia tak bertukar sebab ni alif di belakang ni. So kita tengok ayat ni, makna bagi orang-orang yang melakukan kebajikan disediakan baginya pahala yang terbaik dan tambahannya. Dan kita sini, dan tiap-tiap satu puak Allah menjanjikan balasan yang lebih baik. Di sini dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepadanya. Jadi di sini kita lihat ada yang komparatif dan juga ada yang superlatif. Sekarang kita tengok contoh lain perkataan akrabu. Saya ada di sini ayat i'dilu huwa akrabu littaqwa. So kita tengok sini maknanya berlaku adillah kamu kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Akrabu makna lebih hampir. So kita tengok ayat seterusnya. Wazkur rabbaka iza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min haza rasyada. Maknanya, dan ingatlah akan Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk supaya aku lebih dekat daripada ini kepada kebenaran. Amin. Macam doa juga ya. So kalau kita tengok perkataan akrabu, dia baris marfu kerana dia adalah khabar. Dan li akraba ada harfu jali, tapi masih dia akraba, dia tak jadi akrabi. Itulah menunjukkan dia adalah perkataan mamnu nasara. Sekarang kita tengok untuk mu'annas. Contoh mu'annas, wa'ati zal kurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Dan berikanlah kepada ahli keluargamu yang dekat dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. So kita tengok sini adalah zal kurba, dia adalah sebagai milik di sini, mudhaf ilaihi dia ni. Sekarang kita lihat apa tu bentuk-bentuk lain. Tadi kita tengok yang bentuk af'alu. Tapi sini kita tengok juga ada lagi satu yang apa tu dia ganda. So habibun, sayang, ahabbu. Jadi perkataan berganda di sini. Ahabbu lebih sayang. Syadidun kuat, asyaddu lebih kuat. Dan qalilun sedikit, aqallu dia lebih sedikit. Dan hafifun ringan, ahaffu lebih ringan. So dibentuk lain sikitlah, kita akan jumpa juga dalam perkataan dalam Quran. Sekarang kita tengok contoh ahabbu, perkataan ahabbu. Isqalu la yusufu wa ahuhu ahabbu ila abina. Di sini ketika saudara-saudara Yusuf berkata sesuatu sesama sendiri, sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapanya. Ahabbu dia sebagai khabar, dia ada marfu di sini. So kita tengok sebagai ahabba pula ni. Wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. So maknanya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. So kita tengok perkataan sini ahabba, sebab di sini juga dia berfungsi sebagai khabar kana. Walaupun khabar, tapi khabar kana di selalunya jadi berbaris mansub. Ini juga kita belajar kemudian lah ya. Terdapat juga pengecualian dari segi peraturan struktur perkataan isim tafdil ni. Untuk perkataan ahyaru, selalu kita jumpa dalam Quran dipakai khairun. Apa itu begitu juga perkataan ashraru dia jadi syarrun. Ini memang kita selalu sangat jumpa perkataan ni. Khairun ni atau baik, lebih baik atau amat baik. Dan syarrun ni juga untuk buruk, lebih buruk dan amat buruk. So dia ada juga lah degree dia. Kalau tengok contoh ayat, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Dia ada min di sini. Sebab kalau kita tengok dia ada lebih baik makna di sini. Katakanlah wahai Muhammad, pahala balasan yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu. Kita tengok perkataan syarrun, ulaika syarrun makanan wa adallun
an sawa'is sabil. So kita tengok mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat dari jalan yang betul. Contoh lain kita tengok, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Ni wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Ini peringatan Allah lah, kita kena bersyukur dengan takdir. So kalau kita lihat apa tu di sini perkataan khairun ni lebih baik. Dan khairun di sini amat baik. Begitu syarrun di sini maknanya lebih buruk, tapi syarrun di sini amat buruk. Tapi perkataan syarrun ni dia bukan mamnu' min saraf, sebab kita jumpa juga dalam Quran syarrun, syarran, syarrin. Ya, tapi dia adalah isim tafdil. Sekarang kita beralih kepada mengenali kata sifat warna. Kata sifat warna ini juga adalah isim tafdil. Dia juga berjenis mamnu' min saraf dengan wazan af'alu. Tapi kalau kita tengok pertukarannya kepada mu'annas, dia berbeza sedikit. Hari itu kita buat af'alu dengan fu'la. Tapi untuk mu'annas di sini dia adalah berbeza. Kita tengok kalau untuk perkataan ahmaru jadi hamra'u. Itu untuk merah, ya. Dan kalau hitam jadi aswadu jadi sauda'u. Dan putih abyadu jadi bayda'u. Jadi hijau ahdaru jadi hadra'u. Jadi biru azraku jadi zarqa'u. Ini kuning asfaru kita jadi safra'u. Coklat asmaru jadi samra'u. Ini tapi kalau dia objek dia berbaris atas lah macam biasalah, ya. Jadi ahmara, aswada, abyada, ahdara, azraka, asfara, asmara. Jadi kalau kita lihat perkataan-perkataan ini jadi dalam Quran kan, jadi kita faham kenapa kita kadang-kadang guna bayda'u. Sebab seperti yang saya selalu sebut, dalam bahasa Arab ni dia konsisten, dia cantik, dia selalunya match. Kalau perkataan objek ataupun subjek yang dijelaskan mengenai warna tu mu'annas, dia akan menggunakan perkataan mu'annas ni. Sebab kita ada banyak kita jumpa bayda'u dengan safra'u, sebab yang dideskripsikan adalah mu'annas. Tapi kalau perkataan tu adalah untuk muzakkar, dia akan gunakan perkataan muzakkar lah. Ya, itu kecantikan bahasa dan kehebatan bahasa Arab ni sebenarnya. Sekarang kita lihat contoh ayat. Yaqulu innaha baqaratun safra'u. Ni safra'u wanita lah ni tadi saya katakan. Sebab sini baqaratun. Baqaratun ni adalah mu'annas kan, sebab ada ta marbutah di sini. So makna di sini Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kita tengok ayat lain, bayda'a lazzatil lisyaribin. Ni kita tengok bayda'a ni juga mu'annas sebab lazzatin. Dia ceritakan lazzatin yang apa tu, kalau kita tengok minuman, minuman itu putih bersih, lagi lazat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi ini pun ada tambah betah, jadi itu digunakan untuk mu'annas. Ayat seterusnya, wa minal jibali judadun bidun wa humrun muhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Kalau kita tengok maknanya, dan di antara gunung ganang ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah yang berlainan warnanya, tua dan muda, dan ada juga yang hitam. Jadi di sini kita lihat ada 3 warna, ya, bidun putih, humrun merah dan sudun. Ini adalah hitam. So perkataan-perkataan ini adalah jamak, ya, sebab dia menceritakan atau menjelaskan mengenai jibal. Jibali ini adalah jamak taksir daripada perkataan jabalun. Jadi itulah konsistensi dalam bahasa Arab ni, ya, bahasa Al-Quran ni. Jadi kalau perkataan tu adalah jamak, dia pun akan describe menggunakan perkataan warna jamak, ya. Ini contoh yang ni, wa yaumal qiyamati taral ladzina kazabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Maknanya, dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah, muka-muka mereka menjadi hitam legam. Perkataan muswaddah ni adalah mu'annas sebab ada ta marbutah di sini. Sebab dia describekan wujuhu ni adalah mu'annas, ya. Kita bandingkan dengan ayat yang ni. Kita lihat
Zalla wajhuhu muswaddan. Maka jadilah mukanya menghitam. Muswaddan ni adalah muzakkar sebab wajhu ni adalah muzakkar. Dia describe mengenai wajhu ni muka, satu muka singular dia adalah muzakkar. Dan bila dia plural dia adalah muannas. Ingat lagi masa sesi 2 kita belajar mengenai perkataan yang bila singular dia adalah muzakkar tapi bila plural dia adalah muannas. Tapi di sini saya nak tunjukkan bahawa konsistensi dalam ayat Al-Quran ni bila dia describe mengenai ni muannas dan muzakkar, dia akan juga menggunakan perkataan warna tu pun macam ni muannas, muannas dan muannas, muzakkar muzakkar. Hebat. Tadi kita tengok dia dari segi bilangan dia match. Di sini kita lihat dari segi jantina. So, warna pun dia ada jantina. Bahasa Arab ni kalau bahasa kita kalau hitam tu hitam je lah, kalau merah merah lah. Adalah berlainan antara jantina. Satu lagi contoh ayat alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihu ardu mudtarrah. So, kita tengok mudtarrah ni ada tamar buta dia muannas lah. Sebab apa dia muannas? Sebab al-ardu ni, ingat tak, ini adalah antara perkataan yang dikenali sebagai muannas dalam sesi 2 dahulu. Saya harap boleh ingatlah yang kelas-kelas dahulu ya. So, maknanya tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah menurunkan hujan dari langit lalu menjadilah bumi itu hijau subur. Kita tengok ni allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa iza antum minhu tuqidun. Tuhan telah menjadikan api dari pohon-pohon yang hijau basah, maka seketika itu kamu menyalakan api darinya. Ini dia dah akhdharina ini, akhdari ini adalah muzakkar sebab sajarah. So, ini adalah muzakkar juga ya. So, kalau kita tengok sini liyahum siyabu sundusin khudr. So mereka di dalam syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat dari sutera halus. So sini adalah dia jamak sebab siyabu sundusin ni adalah jamak ya. Jadi kita tengok perkataan-kataan ni kegunaannya adalah dia match. Kalau muannas dengan muannas, muzakkar dengan muzakkar, dan kalau dia ada jamak pun dia pakai jamak juga. Itulah kehebatan dan kecantikan bahasa Al-Quran ini ya. Sekarang kita lihat kepada ayat praktikal kita ya. Cuba cari apakah perkataan mamluk dan saraf dan isim tafdil dalam surah Al-Bayyinah. Surah ni kita dah tengok banyak kali lah. Kita dah buat banyak mengenali perkataan. Tapi ini mamluk dan saraf dan isim tafdil. Ada ya perkataan-perkataan yang hari ni yang saya beri contoh-contoh ada dalam surah ni. Nampak? Ada kan? Tu tengok. Ada ya, kita ada hunafa'ah, kita ada jahannamah. Tadi banyak kan contoh jahannamah. Jadi 2 ya perkataan mamluk dan saraf. Lepas tu kita ada 2 juga mengenai isim tafdil iaitu syarru dan khairu, yang isim tafdil exception tadi ni ya. Jadi kalau kita campurkan dengan perkataan-perkataan lain yang kita telah kenali dahulu, memang dah lebat lah perkataan-perkataan yang kita tahu ya. Dah banyak. Jadi yang kita masih tak tahu adalah yang lempang-lempang ni adalah kebanyakannya adalah harfun dan juga kata kerja atau fi'il. InsyaAllah kita akan lihat sesi-sesi akan datang. Itu benar kata kita hari ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum wallahu a'lam.